Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan memfokuskan aspek tata bahasa 5.1.3, memahami dan menggunakan kata tugas dalam ayat mengikut konteks. Okey, jadi untuk video kali ini, kata tugas yang anda akan pelajari ialah kata sendi nama. Kata sendi nama. Okey, apa ya kata sendi nama? Jom kita belajar. Pada akhir video kali ini, cikgu harap murid-murid dapat mencapai keempat-empat objektif pembelajaran berikut. Objektif yang pertama ialah murid-murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 contoh kata sendi nama. Kedua, murid-murid dapat menjelaskan penggunaan kata sendi nama. Ketiga, murid-murid dapat menyatakan perbezaan penggunaan kata sendi nama. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat, murid-murid dapat menggunakan kata sendi nama yang sesuai dalam ayat. Jom kita kenal maksud kata sendi nama. Kata sendi nama ialah kata yang bertugas untuk menyambung frasa nama dengan frasa nama atau dengan kata nama lain dalam sesuatu ayat. Berikut merupakan contoh-contoh kata sendi nama. Ada 24 sendi nama yang disenaraikan dalam gambar ini. Pertama, di, ke, dari, daripada, kepada, akan, terhadap, bagi, untuk, demi, pada, tentang, seperti, umpama, laksana, bagai, sebagai, dengan, sejak, semenjak, oleh, hingga, dalam dan antara. Okey, jom kita lihat setiap penggunaan kata sendi nama ini. Jika sebelum ini murid-murid sudah kenal contoh-contoh kata sendi nama, sekarang ni murid-murid perlu tahu apakah tujuan ataupun penggunaan untuk setiap kata sendi nama tersebut. Okey, kata sendi nama yang pertama ialah di. Okey, di digunakan untuk tempat. Dan perkataan dieja terpisah daripada kata nama ataupun frasa nama yang mengikutinya. Sebagai contoh, pertandingan itu diadakan di typing. Di dan typing terpisah. Okey. Kedua, Cikgu Nadia bekerja di sekolah itu. Di dan sekolah terpisah. Mari kita lihat kata sendi nama yang kedua pula, iaitu ke. Ke digunakan untuk tempat, masa dan benda konkret yang tidak bernyawa. Perkataan ke dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Dan perkataan ke tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk kepada manusia atau binatang. Sebagai contoh, mereka akan ke Ipoh tersebut. Okey, Ipoh merupakan tempat. Okey, kedua, Din menunggu Syiha dari pagi hingga ke petang. Petang merujuk kepada masa. Pinggan itu dihempasnya ke lantai. Lantai merujuk kepada benda konkret yang tidak bernyawa. Okey, dan terakhir sekali, Cik Bedah ke surau. Surau merujuk kepada tempat. Sekarang, mari kita lihat penggunaan kata sendi nama dari, kata sendi nama daripada. Ramai murid-murid mengalami masalah bila nak guna dari dan bila nak guna daripada. Okey, untuk kata sendi nama dari, ia hanya digunakan untuk tempat, arah atau masa. Sebagai contoh, bola itu ditendang dari penjuru padang. Penjuru padang merujuk kepada arah.
Kami menunggu dari pukul 8 pagi. Dari pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi merujuk kepada masa. Ellie datang dari Kelantan. Dari Kelantan. Kelantan merujuk kepada tempat. Okey, untuk kata seni nama daripada pula, ia digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan atau untuk menunjukkan keanggotaan. Contohnya, surat itu saya terima daripada Yati. Daripada Yati. Yati merujuk kepada orang. Pensel ini lebih panjang daripada pensel itu. Ini merujuk kepada perbandingan. Ukiran itu diperbuat daripada perak. Daripada perak. Ini merujuk kepada asal kejadian. Dan yang terakhir sekali, kumpulan perompak senjata api itu terdiri daripada 16 orang anggota. Terdiri daripada 16 orang anggota. Ini merujuk kepada keanggotaan. Kata seni nama yang seterusnya pula ialah kepada, akan, terhadap. Ketiga-tiga jenis kata seni nama ini mempunyai tujuan penggunaan yang sama, iaitu ia digunakan selepas kata adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap. Ia juga digunakan untuk orang dan kata ganti nama diri. Contoh ayat, Devi suka akan rambutan. Hanem amat sayang akan ibunya ataupun Hanem amat sayang kepada ibunya. Kita mesti hormat akan ibu bapa ataupun kita mesti hormat kepada ibu bapa ataupun kita mesti hormat terhadap ibu bapa. Surat itu diserahkan kepada Puan Tan. Mari kita lihat kata sendi nama bagi, untuk. Kedua-dua kata sendi nama ini mempunyai dua tujuan yang sama, iaitu digunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain. Okey, digunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain. Sebagai contoh, derma untuk mangsa banjir sedang dipungut ataupun derma bagi mangsa banjir sedang dipungut. Hadiah ini untukmu. Kata seni nama yang seterusnya ialah pada. Okey, pada digunakan untuk masa, manusia, binatang, benda abstrak dan benda konkret tertentu. Sebagai contoh ayat, Piah tiba pada pukul 8 malam. Pada pukul 8 malam. Ia merujuk kepada masa. Tiket bas itu ada pada Hanem. Pada Hanem. Ini merujuk kepada manusia. Pada pendapat saya, cerita itu benar. Pada pendapat saya, ia merujuk kepada benda abstrak. Contoh kata seni nama yang seterusnya pula, demi. Demi digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa maksud tujuan. Sebagai contoh, rakyat Malaysia mesti bersatu padu demi kesejahteraan negara. Kesejahteraan negara merupakan tujuan. Demi kepentingan bersama, marilah kita berdamai. Kepentingan bersama merupakan tujuan. Kata seni nama yang seterusnya pula ialah tentang. Tentang digunakan untuk menyatakan makna berkenaan dengan, sebagai contoh, menteri-menteri itu berbincang tentang masalah negara. Filem itu berkisar tentang kegigihan askar Melayu. Kata seni nama yang seterusnya ialah seperti, umpama, laksana, bagai. Keempat-empat kata seni nama ini digunakan untuk membawa maksud perbandingan atau makna persamaan dengan yang lain. Sebagai contoh, pemuda itu berlagak seperti orang berada. Pemuda itu berlagak umpama orang berada. Pemuda itu berlagak laksana orang berada. Pemuda itu berlagak bagai orang berada. Contoh kedua, suaranya merdu seperti buluh perindu. Suaranya merdu umpama buluh perindu. Suaranya merdu laksana buluh perindu.
Suaranya merdu bagai buluh perindu. Keempat-empat kata sendi nama ini kita boleh gunakan untuk perbandingan atau persamaan. Kata sendi nama yang seterusnya, sebagai. Sebagai digunakan untuk menyatakan makna, menjadi atau seakan-akan atau seumpama. Sebagai contoh, Syara dilantik sebagai Ketua Pengawas sesi 2021. Kata sendi nama yang seterusnya pula ialah dengan. Dengan digunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta, bandingan setara, keterangan cara dan penggunaan sesuatu sebagai alat. Sebagai contoh, Izzat bermain dengan Hazwan. Ini menunjukkan bersama-sama. Hasilnya tidak setimpal dengan usahanya. Ini merujuk kepada bandingan setara. Nani belajar dengan tekun. Ini merujuk kepada keterangan cara. Nora menulis dengan pensel. Ini merujuk kepada penggunaan sesuatu sebagai alat. Kata sendi nama yang seterusnya, semenjak ataupun sejak. Ia digunakan untuk membawa maksud penanda waktu atau penanda masa. Ia juga digunakan untuk menyatakan makna bermula dari sesuatu masa tertentu. Sebagai contoh, Milah sentiasa gembira sejak suaminya pulang dari perantauan. Milah sentiasa gembira semenjak suaminya pulang dari perantauan. Contoh kedua, dia menceburi bidang nyanyian sejak kecil lagi. Dia menceburi bidang nyanyian semenjak kecil lagi. Jadi, sejak dan semenjak merujuk kepada penanda waktu atau masa. Kata sendi nama yang seterusnya ialah oleh. Oleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di dan kata kerja pasif yang berawalan ter. Contoh ayat, kuih ini dibuat oleh Nadiah. Dibuat oleh Nadiah. Anggota kumpulan itu terpengaruh oleh kata-kata ketua mereka. Terpengaruh oleh. Jadi kedua ayat ini kita boleh tengok sebelum oleh ada imbuhan di dan sebelum oleh ada imbuhan ter. Kata sendi nama yang seterusnya ialah hingga. Hingga digunakan untuk menyatakan had masa, had waktu ataupun had tempat. Sebagai contoh, anggota-anggota polis berkawal hingga larut malam. Ia merujuk kepada had masa. Midah belajar hingga peringkat universiti. Ini juga merujuk kepada had waktu. Kata sendi nama yang seterusnya, dalam, antara. Kedua-dua kata sendi nama ini digunakan untuk menyatakan pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Okey, sebagai contoh, dalam hal ini kita semua setuju. Mereka berbincang antara adik-beradik. Sebelum kita lihat beberapa kesalahan penggunaan kata sendi nama, cikgu harap murid-murid dapat ingat apakah contoh kata sendi nama dan tujuan penggunaan kata sendi nama. Okey, sekarang jom kita lihat beberapa kesalahan penggunaan kata sendi nama. Kesalahan penggunaan di. Di mesti dijarakkan jika diikuti dengan tempat, benda atau arah. Di yang dirapatkan bermaksud imbuhan di dan bukan kata sendi nama. Perhatikan contoh ayat yang salah dan perhatikan contoh ayat yang betul. Seterusnya, kesalahan penggunaan ke. Ke mesti dijarakkan jika diikuti dengan tempat, benda, arah atau masa. Ke yang dirapatkan bermaksud imbuhan ke dan bukan kata sendi nama. Okey, murid-murid perlu perhatikan contoh ayat yang salah dan juga perlu perhatikan contoh ayat yang betul. Kesalahan seterusnya, kesalahan penggunaan di. Di tidak boleh diikuti dengan masa, waktu, zaman atau tahun.
di perlu digantikan dengan pada. Okey, gunakan pada, bukan di. Murid-murid perlu perhatikan contoh ayat yang salah dan contoh ayat yang betul. Seterusnya, masih lagi kesalahan penggunaan di dan ke. Ke untuk perkara belum berlaku. Di untuk perkara yang sudah berlaku. Perhatikan contoh ayat yang salah dan perhatikan contoh ayat yang betul. Seterusnya, kesalahan penggunaan dari. Dari hanya untuk masa, arah dan tempat. Selain ketiga-tiga tujuan ini, perlu digunakan daripada. Okey, dari hanya untuk masa, arah dan tempat. Selain dari tiga tujuan ini, murid-murid perlu gunakan daripada. Murid-murid perlu perhatikan contoh ayat yang salah dan contoh ayat yang betul. Okey, kesalahan penggunaan daripada. Daripada hanya untuk manusia, asal kejadian, sumber dan ahli. Hanya untuk 4 tujuan ini sahaja. Jadi, murid-murid perlu perhatikan contoh ayat yang salah dan contoh ayat yang betul. Seterusnya, kesalahan penggunaan pada. Pada hanya digunakan untuk masa, benda, tempat dan perkara. Okey, hanya untuk masa, benda, tempat dan perkara. Murid-murid perlu perhatikan antara contoh penggunaan yang salah dan penggunaan ayat yang betul. Masih lagi kesalahan penggunaan pada. Okey, jika ayat tersebut mempunyai perkataan ada, okey, kalau ayat tersebut mempunyai perkataan ada, pada boleh digunakan walaupun untuk manusia. Okey, murid-murid perlu perhatikan contoh penggunaan ayat yang salah dan contoh penggunaan ayat yang betul. Seterusnya, kesalahan penggunaan kepada. Kepada hanya digunakan untuk manusia, binatang, naik atau turun dan pembahagian. Okey, hanya digunakan untuk manusia, binatang, naik atau turun dan pembahagian. Okey, perhatikan contoh ayat yang salah dan perhatikan juga contoh ayat yang betul. Seterusnya, kesalahan penggunaan demi dan untuk. Demi dan untuk tidak boleh digabungkan. Gunakan salah satu sahaja. Okey, perhatikan penggunaan ayat yang salah dan perhatikan penggunaan ayat yang betul. Seterusnya, kesalahan penggunaan dari. Okey, pengulangan dari untuk masa perlu sama ada pada bahagian awal dan pada bahagian akhir. Okey, perhatikan penggunaan ayat yang salah dan perhatikan juga penggunaan ayat yang betul. Seterusnya, kesalahan penggunaan di antara. Di antara mesti diikuti perkataan dengan. Okey, murid-murid perlu perhatikan contoh penggunaan ayat yang salah dan contoh penggunaan ayat yang betul. Sebelum kita mengakhiri video ini, cikgu harap semua murid yang menonton video kata seni nama ini dapat faham tentang konsep keseluruhan kata seni nama, apa contoh dia, apa penggunaan dia dan kalau boleh elakkan buat salah kata seni nama ni. Okay? Perhatikan semula kesalahan-kesalahan penggunaan kata seni nama. Okay? Itu sahaja untuk video kata seni nama. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik button subscribe, klik button like dan jangan lupa komen kalau ada sebarang penambahbaikan untuk video seterusnya. Dan jangan lupa untuk turn on button notification. Okay? Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye-bye.